Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pelajar tingkatan 5. Jadi pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita dalam bab yang pertama, iaitu ubahan. Buku teks muka surat 11 hingga 12 untuk slide yang pertama. Baik, kita akan lihat bagaimanakah menentukan hubungan antara 3 atau lebih pembuli ubah bagi suatu ubahan tercantum. Sebelum ni kita dah belajar tentang ubahan langsung. Sebenarnya masih lagi dalam keadaan ubahan langsung, cuma dia tambah sedikit lagi, iaitu ubahan tercantum, di mana kita ada melibatkan 2 lagi pembuli ubah. Okey, kalau sebelum ni kita belajar tentang 1 pembuli ubah, hari ni kita akan masuk tentang mungkin 2 atau 3 pembuli ubah, dipanggil ubahan tercantum. Baik, kita lihat apakah hubungan antara 3 atau lebih pembuli ubah bagi suatu ubahan tercantum. Okey, bagi suatu ubahan tercantum, Y berubah secara tercantum dengan X kuasa M dan Z kuasa N. Boleh ditulis sebagai, baik, sebelum ni kita dah belajar tentang ubahan langsung yang menggunakan 1 pembuli ubah. Contohnya, bila kita, contohnya Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Yang ini yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, ini melibatkan 1 pembuli ubah. Okey, ini sekarang ni kita nak belajar bila berdepan dengan lagi 1, ada 2 pembuli ubah, mungkin 3, mungkin lebih. Okey, jadi untuk kes ini kita akan belajar macam mana, tengok hubungan ni. Kita ada Y berubah secara langsung dengan X kuasa M, sebarang kuasa lah, mungkin kuasa 4 ke, kuasa 2 ke, kuasa 3 kan. Okey, dan Z kuasa N. Yang ni yang dikatakan tercantum tu. Maksud dia apa? Maksud dia adalah dia ada 2 situasi. Pertama adalah Y itu berubah secara langsung dengan X kuasa M. Tu yang pertama. Kemudian statement yang kedua dikata Y berubah secara langsung dengan Z kuasa N. Ada 2. So sekarang ni dia cantumkan. Daripada 2 tu jadi 1. Cantumkan, maka dia akan jadi Y berubah secara langsung dengan X kuasa M dan Z kuasa N. Digabung 2 ni. Okey. Daripada 2 statement ni, 1, 2 digabungkan jadi 1. Okey. Tak kisah sama ada Z depan ke ataupun X belakang, tak ada masalah, sebab hubungan dia darab. Okey. Boleh faham Maksudnya sekarang ni kita akan tengok bagaimana kita cantumkan ada 2 statement ubahan dalam soalan tu. Kita gabungkan. Mungkin 3. Kita gabungkan kali 3 jadi 1 je. Okey. Jadi kita jangan lupa, bila kita dah siap kita punya statement ubahan, kita mesti buat dalam bentuk persamaan. Ini step yang kedua yang biasa kita buat dalam setiap kali penyelesaian masalah tentang ubahan. Selepas kita dah buat statement ubahan yang pertama, kita akan terus buat persamaan, iaitu Y sama dengan munculkan K, lepas tu yang atas samalah X kuasa M dan X kuasa M dan Z kuasa N. Okey, benda yang sama, cuma tambah K saja. Okey, boleh Dan dia punya nilai pemalar dia sama macam yang lepas. Kita ada 1, 2, 3, setengah dan 1/3. Itu yang biasa kita gunakan untuk melibatkan kuasa lah. Okey. Baik, kita pergi seterusnya. Buku teks muka surat 12. Okey. Muka surat 12 Contoh yang ke-9. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ubahan dan persamaan bagi setiap yang berikut. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2R. Kita tengok 2 soalan dulu. Kemudian yang kedua, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan kuasa 3X. Okey, sekarang kita tengok untuk soalan A dan B dulu. Kita sekarang ni berdepan dengan pembuli ubah yang pertama, iaitu Q dan juga R. Okey, soalan B pun sama. Kita berdepan dengan pembuli ubah yang pertama, iaitu kuasa 2W dan kuasa 3X. Okey, so kita tengok penyelesaian dia. Okey, jadi benda yang sama kita akan guna pakai, iaitu pertama sekali adalah menerbitkan dia punya statement ubahan itu. Okey, inilah, iaitu P berubah secara langsung, okey, dengan Q dan punca kuasa 2R. Dia dah start gabung. Asalnya dia pecah macam ni. Ni yang pertama. Nampak P berubah secara langsung dengan Q. Inilah statement dia. Statement kedua adalah P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2R. So ada 2. So bila 2 tu dia gabungkan, jadilah
macam ini. Okey? Jadi macam tu. Daripada dua statement, dia cantumkan jadi satu. Sebab tu dia kata ubahan tercantum. Maka oleh kerana dia nak persamaan, tengok soalan ni nak persamaan kan? Persamaan. Maka kita kena buat statement kita yang kedua, iaitu P sama dengan K Q punca kuasa 2R. Inilah kita punya persamaan. Okey? Kalau ada soalan boleh tanya Sekejap, mana tadi? Okey. Okey, baik. B pun sama. Okey, B asalnya ada dua, iaitu dia akan berubah secara langsung dengan kuasa 2W. Yang ni kuasa 2W macam ni bentuk dia, kuasa 2W. Dan satu lagi berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Okey, kuasa 3X macam ni. So bila gabungkan jadi macam ni lah. Y berubah secara langsung, W kuasa 2, X kuasa 3. Dia cantumkan terus. Jadi statement kita adalah Y sama dengan K W kuasa 2, X kuasa 3. Okey. Tengok soalan C dan D. Isi padu prisma. V berubah secara langsung dengan luas kereta lantas A dan tingginya H. Kita ada V sekarang ni, kita ada A dan H. Jadi statement kita V berubah secara langsung dengan AH. Sebab asalnya ada dua. Berubah secara langsung dengan A dan berubah secara langsung dengan H. Cantumkan jadilah AH. Lepas tu statement kita V sama dengan KAH. Boleh Okay, so D sama. Jisim dia dalam bab ubahan ni dia ada melibatkan huruf tau. Huruf mewakili kuantiti tu. Contohnya macam tadilah isi padu. Isi padu tu dia akan letak huruf V. V tu dalam bahasa Inggeris kita panggil dia volume. Volume tu isi padu lah. Sebab tu awak jangan pelik, huruf-huruf ni dia ada maksud dia. Bukan dia main letak je. Dia ada maksud dia sebenarnya Tapi dalam maksud tu dalam bahasa Inggeris lah. Okey. Jadi dalam bab ini banyak melibatkan huruf-huruf lah untuk mewakili kuantiti itu. Macam ni, jisim kan. Jisim ni dia wakilkan dengan huruf W. Weight kan, berat. Okey. Jadi jisim W ni bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameter tapaknya D. Jadi kita buat statement W berubah secara langsung dengan P D kuasa 2. Sebab asalnya dia berubah secara langsung dengan P dan berubah secara langsung dengan D kuasa 2. Cantumkan jadilah P D kuasa 2. Dan akhirnya kita buat statement kita W sama dengan K P D kuasa 2. Boleh setakat ni? Okey, ini yang permulaan. Baik, kita pergi seterusnya. Okey. Buku teks muka surat 12, contoh yang ke-10. Diberi bahawa X berubah secara langsung Y kuasa 2 Z. Okey, baik. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z. Jika X sama dengan 6, Y sama dengan apabila Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. Okey. Sekarang ni cuba tengok dia dah siap cantum dah. Yang ni. Dia dah siap cantumkan. Cuma nak bagi tahu bahawa yang kuasa 2 ni, kuasa 2 tu hanya milik Y sahaja. Z tidak terlibat. Okey, sebab asalnya macam ni. X itu berubah secara langsung dengan Y kuasa 2. Okey, kuasa 2. Satu lagi adalah X berubah secara langsung dengan Z sahaja. Jadi bila dia cantum, dia akan jadi macam ni. X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 Z. Bila cantum, bukanlah maksudnya Z tu juga jadi kuasa 2. Tak. Kuasa 2 tu tetap milik Y sahaja. Kena faham Kalaupun Z tu pergi depan, iaitu kita tukar Y berubah secara langsung dengan Z Y kuasa 2. Dia kan jadi macam ni. Tak mungkin kuasa 2 tu jadi Z. Okey, dia bukan. Dia tak sama macam darab yang biasa tu. Kuasa dalam kurungan kan, tu tak sama Jadi dalam kes ini Y tu kuasa 2 hanya milik Y saja, bukan Z. Okey, sekarang langkah pertama terbitkan statement ubahan macam biasa. Lepas tu kita akan terus buat persamaan. Step kedua ni jangan lupa Saya harap semua orang dah mahir statement kedua. Mudah je, tambah K je. Okey. Kemudian statement ketiga. Statement ketiga barulah gantikan nilai X, Y dan Z. Okey, dia dah bagi ni kan. X6,
Y3, Z5. Maka kita gantikan X6, Y3, Z5. Jangan lupa Y ni ada kuasa 2 Jadi 3 kuasa 2, 9 lah. Okey. Jadi yang diringkaskan dekat dalam buku ni bahawa yang ini semua dia selesaikan dan dia bawa ke bawah lah, bawah bagi dengan 6. Maka ringkas kita akan dapat K sama dengan 2/15. Okey. Jadi harap yang ini anda boleh cuba kira sendiri, pastikan kita sahkan kita punya pengiraan tu betul. Sama macam buku. Cuma dalam buku ni dia tak ringkaskan, dia terus buat je. Sedangkan kita dah biasa kan, kita ringkaskan kan. Sebab ada pelajar dia akan selesaikan ni dulu. Boleh juga, lagi bagus. Okey selesaikan tu dulu, baru dia pindahkan jadi ke kiri, akan jadi 6 bahagi dengan nilai itulah. Yang tu lebih baik. Okey. Ini dalam buku ni dia tak selesaikan, dia terus pindah je. Jadi harap anda faham lah So kita dapat K dulu. Memang langkah ketiga adalah mencari K. Setelah pertama ialah terbitkan statement ubahan. Langkah kedua ialah buat dalam bentuk persamaan, masukkan K. Langkah ketiga mesti cari K. Berapa nilai K tu? Gantikanlah X, gantikan Y, gantikan Z. Kita akan cari nilai K dulu. Selepas itu baru kita boleh jawab soalan yang berikutnya. Lepas dapat nilai K ni, maka kita punya kesimpulan adalah X sama dengan 2/15, iaitu nilai K tu yang kita dapat tadi, Y kuasa 2Z. Benda ni, sekali lagi saya ulang, kita punya kesimpulan ni datang daripada statement yang kedua ni. Ni sekejap, saya padam sekejap. Kena ingat so yang akhir ni, jawapan akhir ni sebenarnya datang daripada statement yang kedua ni. Yang ni kena ingat, sebab tu statement kedua kena ada. Statement kedua ni bentuk dia sama macam yang kesimpulan kita akhir. Cuba tengok, sama kan? Cuma kesimpulan akhir tu dia ganti K saja. Tapi statement yang asal sama, iaitu X sama dengan 2/15, Y kuasa 2Z, sama. Dia ambil pada statement yang kedua, dia bawa untuk kesimpulan, dan pada kesimpulan tu dia akan letakkan nilai K. Okey, maka dapatlah kita punya ungkapan ini. Ungkapkan X dalam sebutan Y. Maksudnya X seorang-seorang, Y tempat lain lah. Ataupun istilah dia X sebelah kiri, Y sebelah kanan. Cuba tengok sini, X sebelah kiri, Y sebelah kanan. Okey, Y dan Z sebelah kanan. Itu maksud dia. Huruf yang pertama dalam perkataan ungkapkan ni, huruf yang pertama kita jumpa adalah X. Maka X itulah kena duduk seorang-seorang, kena diasingkan, ataupun dia letak sebelah kiri ke sebelah kanan ke, tak kisahlah. Maka dia seorang-seorang. Maka yang lain, Y dan Z ni akan berada di sebelah lain pula. Itu cara dia ungkapkan ni Okey, baik, kita pergi seterusnya. Muka surat 13, buku teks, contoh yang ke-11. Baik, tenaga keupayaan graviti E, unit dia joule ini dalam fizik ada sains Bagi suatu objek berubah secara langsung dengan jisimnya M kg, pecutan graviti G meter sesaat dan kedudukannya pada ketinggian H meter, diberi bahawa E sama dengan 197. Okey, yang ni kena highlight kan ni, semua poin-poin ni. Apabila M sama dengan 4, G sama dengan 9.81 dan H sama dengan 5. Okey, ada 4 info kat sini, 4 nilai. Tuliskan satu persamaan yang menghubungkan E, M, G, H. Kali ni kita akan berdepan dengan 3 lagi pemboleh ubah sini. Okey, sebenarnya 4 lah kan, termasuk E tu 4 lah boleh ubah. Cuma saya nak bagi tahu bila dia buat hubungan tu, dia berdepan hubungan tu dengan lagi 3, M, G dan H. Okey, so macam biasa, kita akan buat E macam ni. E berubah secara langsung dengan M, G, H. Mungkin ada yang nak bertanya, macam mana nak tahu siapa depan, siapa kiri, siapa kanan? Macam mana kita tahu E tu sebelah kiri? Kan, macam ni kita buat kan. E berubah secara langsung dengan M, G, H. Macam nak tahu ni E sebelah kiri? Kan? Baik, tengok pada soalan. Dia kata, first kali, ayat pertama dia kata tenaga keupayaan graviti ni, E joule ni, bagi suatu objek. Okey kat sini kita stop. Cuba tengok. Lepas tu awak jumpa perkataan berubah ni. Berubah. Maknanya, yang sebelum ini adalah sebelah kiri. Jadi apa yang sebelum tu? Sebelum ni adalah E lah kan? E lah sebelah kiri. Maksudnya E tu, graviti tu berubah secara langsung dengan 3 lagi unit ni, M, G dengan H. Jadi M, G, H tu sebelah kanan. Boleh Ok,
Okey, jadi apa nak buat? Macam masa tadi kita dah buat statement untuk ubahan yang pertama. Langkah kedua, tuliskan hubungannya dalam bentuk persamaan, mesti masuk K. Lepas tu ganti nilai. Jangan salah ganti nilai, ikut. Sebab tu saya kata pelajar SPM mesti tahu guna highlight kan. Ni kita highlight kan E. Dah highlight kan E, tengok. Sekarang E ni kan ganti kat sini E. Buat satu persatu supaya tidak berlaku kecuaian. Bila awak salah ganti nilai, maka jawapan kita semua salah. Okey, tengok M, bulatkan M 4, terus letak sini 4. Lepas tu dia punya berat jisim gravity. Perjutan gravity G iaitu 981. Lepas tu apa ni? Ketinggian dia 5, ganti 5. Double check dulu baru kita kira. Okey, takut tersalah letak nilai. So kita ringkaskan, selesaikan 4 darab 981 darab 5 dan kita akan pindahkan ke kiri jadi bahagi. Maka jadi ringkasnya jadi K sama dengan 1. Okey. Okey, maka setelah itu Okey. Maka setelah itu kita akan kesimpulan E sama dengan MGH. Okey. Kenapa tak ada nilai K1 tu? Sebenarnya ada. Kita boleh tulis. Dia sebenarnya macam ni. E sama dengan K tu 1 kan? 1 MGH. Ni jawapan kita. Tetapi kebiasaannya pemala yang satu ini, pekali yang satu ini biasanya tidak ditulis. Maka kita akan nampak jawapan akhir kita jadi MGH sahaja. Cuma nak bagi tahu bahawa asal dia adalah yang ini atas ni. Yang ni asal jawapan dia. Cuma dipermudahkan satu tu tidak kelihatan. Sebenarnya ada okay, sebab itu awak nampak jawapan kita ni K tu tak ada. Sebenarnya K tu ada sebab dia satu. Okey, kalau melibatkan K tu lebih daripada 1, 2, 3 sebagainya memang kena tulis lah. Cuma kalau satu je, kalau satu saja dia punya perkali, maka kita tak tulis. Okey, walaupun dia ada. Jelas Ada soalan tak setakat ni? Silakan kalau nak bertanya. Sebelum kita teruskan. Kalau ada soalan boleh teruskan, boleh terus bertanya. Tak ada Okey, kalau tak ada kita teruskan. Okey, baik. Seterusnya. Okey, muka surat 13. Muka surat 13, contoh yang ke-12. Baik, yang ni menarik sebab dia melibatkan jadual. Okey, kalau sebelum ni kita hanya berdepan dengan mungkin dua kan, dua pemboleh ubah kan, satu atau dua atau tiga. Kali ni memang tiga tapi dia banyak nilai. Okey, banyak nilai nak kena uji dan dia letak dalam bentuk jadual. Cuba perhatikan kat sini kita ada apa ni, kolom lajur yang pertama, lajur yang kedua, lajur yang ketiga. Tentu dia akan suruh cari nilai X dan Y. Nilai X ni terletak pada lajur yang kedua. Ni lajur pertama, lajur kedua, lajur ketiga. Maknanya boleh bayangkan ada kerja lebih sikit nak kena buat kat situ sebab ada 3 kolom. Okey, baik. Sekarang dia kata ada 3 kuantiti STU berubah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Diberi bahawa S berubah secara langsung dengan T, highlight kan berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Okey. Sekarang ni kita nak terbitkan dulu kita punya statement ubahan. Pertama, siapa sebelah kiri? Tentulah T kan. S. Jangan lupa S S sebelah kiri berubah secara langsung dengan T. Terus gabung cantumkan dia. Dan punca kuasa 3U. Punca kuasa 3 3 sini U. Boleh jangan salah. Jangan tulis macam ni sebab ada pelajar mungkin dia keliru, dia tulis T U kuasa 3. Dah salah. Yang ni saya pernah jumpa saya pernah jumpa kesilapan pelajar sebab dia terlupa bahawa punca kuasa 3 tu adalah kena buat rumah tu. Okey, jangan kita lupa kita kena ingatlah. Berhati-hati bila kita membaca soalan. Okey, baik. Baik, kita tengok jawapannya lah. Jawapan ada kan? Tengok. Kita cuma ulas jawapan saja. Baik, langkah pertama ialah kita dah terbitkan statement ubahan tu.
langkah seterusnya adalah kita nak cari K dulu. Nak cari K, kita kena guna pakai kolom yang pertama ni, yang ini. Kenapa? Sebab kolom pertama ni maklumat dia lengkap. S dia 6, T dia 0.8, U dia 27. Kena ingat untuk cari nilai K, kita perlukan 3 boleh ubah tu, kuantiti tu, kita mesti tahu ketiga-tiga tu. Bila dia lengkap maklumat, baru dapat nilai K. Kalau satu tu tak ada, tak dapat cari nilai K. Kita mesti tahu tiga-tiga tu. Macam dalam kes ni kita kena tahu STU, baru kita dapat cari K. Kebetulan dia dah bagi tahu dah dalam kolom yang pertama ni, baris yang laju pertama ni dia dah bagi tahu dah ada 6, ada 0.8, 27. Inilah caranya untuk cari nilai K dulu. Jadi yang pertama penyelesaian dia. Okey. Anda refer pada jadual Jadi kita buat statement pertama adalah S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3 U. Okey. Jangan silap yang ni bukan T kuasa 3. T tu single. Yang ni adalah punca kuasa 3 U. Lepas tu statement kedua kita buat dalam bentuk persamaan, masukkan nilai K, jangan lupa. Okey, lepas tu kita ganti nilai. Okey, kita ambil laju yang pertama tadi tu. Okey, di mana S 6, lepas tu T 0.8 dan U tu ganti dengan 27. Okey, selesaikan, pindahkan ke kiri, bahagi dengan 6, kita akan dapat K sama dengan 2.5. Boleh jadi sekali lagi saya ulang, patah balik yang ni. Beri perhatian nilai K tu kita dapat hasil bantuan mana? Bantuan laju yang pertama ini. Sebab dia ada cukup maklumat. Bila cukup maklumat, baru dapat nilai K. Harap jelas benda ni. Cuba bayangkan kalau pada laju kedua ni tak membantu sebab S tu tak tahu X, maka kita takkan dapat K kat situ. Nilai K hanya boleh dapat bila ada cukup maklumat. Oleh kerana itu kita pilih laju pertama, dan memang kena pilih laju pertama pun sebab dekat sinilah maklumat yang lengkap untuk dapatkan nilai K. Jadi kita pergi seterus tadi. Setelah dapat nilai K, kita buat S sama dengan 2.5 iaitu nilai K tadi tu, T. Lepas tu kita masukkan punca kuasa 3U dan kita ganti nilai. Yang ni T 1.2 ni dengan U 125 ni. Kita ambil mana? Kita ambil dalam jadual. Okey. Tengok bila kita dah selesai dapat nilai K, sekarang baru kita beralih ke kolom yang kedua, laju yang kedua ni. Okey. Dah tadi X kan? Sekarang kita ganti nilai tu. Gantikan T dia 1.2, gantikan U dia 125. Tapi jangan lupa K dah dapat tadi kan? Kita gantikan. Baru kita akan dapat nilai X. Begitu juga dengan untuk yang seterusnya, kolom yang ketiga ni. Yang ketiga ni untuk Y kan? Guna K yang sama. Kali ni gantikan S tu 50, gantikan T tu 40. Kita akan dapat nilai Y. Okey? Macam ni lah. So dia ganti yang ni, dia akan dapat X tu 15. Lepas tu dia buat pula untuk kolom yang ketiga dengan gantikan S 50, T 40. Okey? Cuma kali ni dipindahkanlah ni ke kiri. Okey, maka dia akan dapat punca kuasa 3Y tu. Okey, 0.5. Lepas tu punca kuasa tu pindahkan ke sebelah kanan, jadi kuasa 3 dapat 0.125. Okey. Masih ingat bila kita berdepan dengan punca kuasa macam ni, saya buat balik Y kan. Kita dapat nilai macam ni kan. Okey, 0.5 0.5 kan. Okey, lepas tu kita nak selesaikan Y ni. Sebab kita tak boleh letak jawapan akhir sebagai punca kuasa. Kita mesti letak huruf yang single. Jadi Y sama dengan punca kuasa ni dia akan boleh bertukar. Dia boleh bertukar bila kita seberangkan dia, kita pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi kuasa 3. Barulah kita dapat jawapan akhir 0.125. Boleh? Ada soalan setakat ni? Ada tak? Silakan kalau nak bertanya. Tak ada Semua okey Baik. Anda boleh cuba tutorial latih kendiri. Latih kendiri 1.1C, soalan kelima, soalan 6 dan soalan ke-7. Muka surat 14. Okey Saya ulang balik. Tutorial latih kendiri 1.1C, soalan kelima, soalan ke-6 dan soalan ke-7. Muka surat
14. Nanti awak cuba Baik, kita pergi seterusnya. Okey, muka surat 15. Okey. Bagaimanakah kita untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung? Okey. Kita tengok sini. Okey, kita berdepan soalan yang lebih tinggi aras dia sebab melibatkan penyataan masalah. Okey, contoh ke-13. Hukum Charles menyatakan bahawa bagi satu jisim gas yang tetap, isi padunya V diwakilkan dalam huruf V cm padu, gas itu berkadar langsung dengan suhu mutlaknya T Kelvin. Kelvin pun jenis nama apa unit bagi suhu juga. Jika tekanan gas itu adalah tetap, diberi bahawa sebuah bekas mengandungi 30 cm padu gas pada suhu 30 darjah Celsius. Ungkapkan V dalam sebutan T untuk soalan A. Dekat sini kita berdepan dengan dua jenis suhu, satu Celsius, satu lagi T Kelvin. Okey, so kalau kita belajar sains dan fizik biasanya kita akan jumpa macam ni istilah tu Baik, kita tengok macam mana nak buat. Okey, kita jawab soalan A dulu. Okey, pertama kita macam masa kita akan buat statement ubahan, iaitu V kan, sebab dia kata ni kan, menyatakan bahawa satu jisim gas, isi padu gas ni iaitu V. Jadi V sebelah kiri lah, V sebelah kiri. Okey, berkadar langsung dengan suhu mutlaknya T Kelvin. Jadi berubah secara langsung dengan T. Inilah statement yang pertama. Okey, lepas tu buat statement yang kedua, iaitu dalam bentuk persamaan V sama dengan KT. Okey, baik. Sekarang statement yang ketiga. Statement yang ketiga ialah kita nak cari K. Kan? Kita nak cari K sekarang ni. Macam nak cari K? Tentulah kita kena tahu T dulu. Okey T. Kan? Kalau awak tengok sini, kan dia bagi sini V sama dengan KT. Kita nak cari K ni. V adalah V30 kan? V30. Tapi T ni tak bagi tu tak? T ni tak bagi, mana tu bagi T kan? Tapi kebetulan cuba tengok bawah ni dia bagi tahu rumus pertukaran suhu dalam darjah Celsius kepada Kelvin kita boleh pakai sebagai 273 tambah X. Okey, daripada Celsius kepada Kelvin dia akan jadi 273 tambah X. Sekarang kita faham balik Sebab tu kita buat sini V sama dengan K. T tu, nilai T ni kita ganti macam ni. Sebab nak tukar kepada Kelvin. Daripada Celsius kepada Kelvin, dia dah bagi tahu kat bawah ni kan. Maka kita letaklah T tu sebagai 273 tambah X. Okey. Maka kita memudahkan dia. Okey. Yang V ni kita ganti nilai. Dia dah bagi tahu kan. V ni berapa? 30 kan. 30 ni V30. Kemudian dia kata X ni apa? X ni adalah dia punya suhu dalam bentuk Celsius. Nampak ni? X Celsius, yang ni Celsius. Jadi kita gantikan X itu sebagai 30. Boleh 30 tadi tu untuk yang ni, 30 ni untuk isi padu gas tu dalam unit VCM tu, sentimeter padu. Dan 30 ni pula untuk unit suhu dalam bentuk darjah Celsius. Okey, yang keliru So kita permudahkan dia, tambahkan 273 ni. Tambahkan 273 ni dengan 30, kita akan dapat 303 kan. So selesaikan, kita bawa pindah ke sebelah kiri, bagi dengan 30, kita akan dapat K sama dengan 10 per 101. Okey. So lepas tu apa nak kena buat? Kita terbitkan dia punya persamaan, dia punya hubungan dia, V sama dengan 10 per 101 T. Inilah hubungan yang kita nak cari. Ungkapkan V dalam sebutan T. Selesai soalan pertama. Soalan kedua. Soalan kedua dia nak apa? Hitung isi padu dalam sentimeter padu gas itu jika suhu berubah kepada negatif 11 darjah Celsius. Okey. Kita tengok bila suhu tu berubah pula. Okey, baik. Kita tengok yang kedua. Okey, pelan sekejap Okey. Sekarang ni kita dah dapat kan kita punya hubungan di soalan A.
kita bawa ke soalan B. Ini hubungan kita di soalan A tadi tu. Okey. Sekarang ni dia kata apa akan jadi? Cuba kira isipadu, kira V ni, berapa nilai V sekiranya nilai T tu berubah. Betul tak? Nilai T ni berubah. Nilai T ni berubah. Bukan nilai T, maksudnya nilai apa? Kita apa? Ni kan? Nilai T tapi dalam tu ada X, betul tak? Yang ni X kan? X tu berubah menjadi negatif 11. Apa akan jadi? Maka kita akan buatlah macam ni. V sama dengan 10 per 101. Okey. T ni nilai T tau. T kan Kelvin kan. Dalam dia punya formula adalah 273 tambah X. Okey. Sekarang dia bagi tahu yang nilai Celsius tu. Yang ni ni. Yang ni, jap. Alamak. Lagi tak. Okey, yang ni. Nilai X itu yang ni berubah menjadi negatif 11. Maka kita akan buat V sama dengan 10 per 101 273 tolak 11. Kita tukarkan X itu menjadi negatif 11. Okey, maka kita akan selesaikan. Okey, selesaikan ni dulu lah. Selesaikan ni dulu Selesaikan ni dulu. Lepas tu kita darab dengan 10 per 101. Kita akan dapat jawapan kita 25.94. Okey, cuba semak cuba guna kalkulator, semak betul tak jawapan dia. Okey, kita nak pastikan bahawa kita kira sama macam jawapan dalam buku. Okey, cuba kira pastikan. Tolong sahkan. Okey, jawapan kita adalah V sama dengan 25.94 cm padu. Okey, boleh? Boleh ya? Setakat ni? Boleh, Ustaz. Okey baik. Kita pergi soalan yang terakhir. Soalan terakhir muka surat 15 hingga 16. 15 hingga 16. Buku teks muka surat muka surat 15 hingga 16. Contoh ke-14. Baik. Satu lagi pernyataan masalah. Puan Sun menyimpan wangnya dalam akaun simpanan. Diberi bahawa faedah dalam bentuk I, huruf I, yang diterima berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal P. Prinsipal ni apa? Prinsipal ni macam jumlah asal lah, jumlah pokok simpanan dia tu. Jumlah wang yang disimpan tu lah jumlah asal dia. Dalam tempoh tahun dan tempoh dalam tahun, iaitu T, wang yang disimpan. Puan Sun menerima faedah sebanyak RM200 apabila dia menyimpan RM4,000 selama 2 tahun. Okey, kali ni kita berdepan dengan melibatkan keuangan. Kita ada faedah. Benda-benda macam ni semua kena highlight kan. Ni huruf I ni faedah, prinsipal ni P, tahun dalam bentuk T. Okey, sebab kenapa saya highlightkan itu? Sebab yang ni lah kita nak buat statement ubahan tu berdasarkan simbol yang dibagi. Okey, jadi siapa kiri siapa kanan ni? Okey, baik, tengok. Dia kata untuk soalan A, hitung tempoh simpanan yang diperlukan supaya Puan Sun dapat menerima faedah 650 dengan prinsipal sebanyak 5,200. Faedah ni macam dia punya ni lah. Kalau dia banyak menyimpan, banyaklah dia dapat dia kan, faedah tu kan. Kalau dia simpan contohnya setahun, setahun dia akan dapat faedah katalah RM10, contoh kan. Kalau dia menyimpan lagi banyak, lagi tinggi lah dia dapat. Okey, itu bergantung pada simpanan yang dibuat. Okey, baik. Sekarang ni dia kata dia nak tanya, dia nak kira tempoh simpanan. Bila sebut tempoh ni, berapa tahun lah nak kena kan? Berapa tahunkah yang diperlukan supaya akhirnya Puan Sun akan dapat faedah tu 650. Puan Sun ni target supaya dia dapat faedah sebanyak 650 dengan nilai simpanan prinsipal tu 5,200. Okey, sekarang kita tengok. Boleh tak kita bantu Puan Sun ni? Okey, jap So langkah pertama ialah kita terbitkan statement ubahan dulu. Okey. Jadi I, okey, asalnya berubah macam ni kan. Berubah secara langsung dengan P dan T. P ni prinsipal, jumlah simpanan dia, dan T ni adalah tahun. Okey, barulah kita akan munculkan A sama dengan KPT macam dalam statement pertama ni. Okey, boleh faham Lepas tu kita gantikan nilai dia. Dia dah bagi tahu dah
Puan Su menerima faedah sebanyak 200. Jadi letak dekat bawah I ni lah, 200. Okey, K. Lepas tu P berapa? P dikata menyimpan sebanyak RM4,000. Jadi P tu 4,000 lah. P tu 4,000 dan selama 2 tahun. Maka masa dia letakkan T sama dengan 2. Jadi awak akan cari nilai K macam biasa. Awak akan dapat bahawa K tu sama dengan 0.025. Lepas tu kita buat dia punya hubungan, iaitu I sama dengan 0.025 PT. Okey, itu hubungan dia. Tak selesai lagi. Belum selesai lagi ni. Kita baru dapatkan hubungan dulu. Okey. Lepas tu apa nak buat? Malam jap. Okey. Seterusnya, bila kita dah dapat statement pertama tu, statement ubahan yang kita nak, hubungan dia, iaitu I sama dengan 0.025 PT. Lepas tu kita terus kepada soalan A. Dia kata hitung tempoh simpanan. Maknanya nak cari nilai T lah. Okey. Supaya Puan Sun dapat menerima faedah sebanyak 650. Jadi gantikan faedah tu I dengan 650 dan principal 5,200. Okey, kita kembali balik pada kita punya statement, iaitu tadi I sama dengan 0.025 kan, PT. Jadi kali ni kita gantikan I tu dengan 650. 0.025 ni kita kekalkan. P diganti dengan 5,200. 5,200. Lepas tu T kita biar. Sebab kita nak cari T kan. Sebab T ni tahun kan. Kan ditanya tempoh simpanan. Tempoh simpanan. Jadi T ni kita biarkan. Okey. Selesaikan ni dulu. Lepas tu bawa pindah ke sebelah kiri, bahagi dengan 650. Kita akan dapat T tu sama dengan 5. Bermakna maksudnya adalah 5 tu 5 tahun lah. Okey. Sebab dia bagi tahu dalam soalan ni T tu adalah tahun. Cuba tengok sini. Kat atas ni. Statement atas ni. T tu adalah tahun. Jadi sini T adalah 5 tahun. Apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia adalah Puan Sun ni dia boleh dapat dia boleh dapat faedah 650 ni dengan prinsipal sebanyak 5,200 dengan syarat dia punya simpanan tu dalam tempoh 5 tahun lah baru dia dapat. Tu maksudnya dalam tempoh 5 tahun dia akan dapat faedah sebanyak 650 tu. Okey, boleh faham Itu antara cara jawab untuk soalan pertama A. Soalan B. Pada jap. Soalan yang kedua. Soalan kedua. Okey. Palam jap. Okey, soalan kedua dia kata Puan Sun ni ingin mendapatkan jumlah faedah yang sama. Dia nak jumlah faedah yang sama, maknanya dia nak dapatkan faedah 650 ni. Okey. Tetapi nak kurangkan tempoh simpanan di A tu. Maksudnya dia tak nak tempoh 5 tahun tu. Dia kata mungkin lama sangat kot. Dia nak kurangkan tempoh tu. Tapi faedah nak 650. Dia nak faedah tu 650. Tapi tak nak sampai 5 tahun. Mungkin lama sangat kan. Okey. Jadi adakah dia perlu menambahkan atau mengurangkan nilai prinsipalnya? Adakah dia perlu mengurangkan nilai prinsipal tu? 5,200 tu, adakah dia perlu kurang ataupun tambah? Okey, kita kena tengok dua situasi ni. Okey, saya pandang balik yang ni. Okey, bagi menjawab soalan kedua, kita ada dua kemungkinan. Pertama, kita dah buat tadi kan, iaitu I sama dengan 0.025 PT. Okey, sekarang ni cuba tengok kalaulah dia nak I itu kan, faedah ni dia nak 650 juga. Okey, adakah dia perlu menambahkan atau mengurangkan nilai prinsipalnya yang ni? Adakah nilai P ni perlu ditambah atau dikurangkan untuk mengelakkan dia sampai 5 tahun tu? Dia tak nak 5 tahun, dia nak kurang. Okey, dia nak cepat lah tu. Okey, sekarang kita tengok sini. Kalau P ni berkurang, nilai ni P ni kurang, iaitu 5,200 ni, dia simpan kurang. Dia tak buat sampai 5,200. Dia simpan kurang lah.
okey, maka tahun itu akan bertambah. Maksudnya adalah kalau dia prinsipal tu, nilai prinsipal duit dia tu kurang daripada 5,200, maka dia kena terima hakikat nilai, tahun simpanan tahun tu akan bertambah. Maka dia mungkin dia kena tambah jadi 6 tahun ke 7 tahun ke sebagainya. Okey, tetapi kalau dia nak cepat, dia tak nak 5 tahun tu, dia nak lebih kuat, lebih cepat lagi, kurang daripada 5 tahun, maka dia kena tengok statement kedua. Statement kedua kita adalah jika P bertambah, T berkurang. Maksudnya kalau nilai P tu, simpanan tadi tu, prinsipal tu, dia tambah lebih daripada 5,200, maka barulah T tu akan berkurang. T tu maksudnya tahun tu berkurang. Dalam erti kata lain, kalau dia tambah simpanan dia tu, contohnya daripada 5,200 dia akan tambah jadi mungkin tak kisah apa lah, lebih daripada 5,200, 7,000 ke sebagainya, maka tahun tu akan berkurang. Okey, mungkin dia tak sampai 5 tahun. Itu antara carangan jawapan yang kita boleh kemukakan kepada Puan Sun untuk menjawab soalan dia lah. Jadi dia nak singkatkan tempoh simpanan, dia kena tambah lah bilangan prinsipal dia tu, dia kena tambah duit lagi lah. Kalau dia kurangkan nilai prinsipal dia, kurangkan duit simpanan dia, maka tahun tu bertambah. Okey, itu antara jawapan untuk soalan ataupun contoh 14. Baik, tutorial latihkan diri 1.1D. 1.1D soalan pertama, muka surat 16. Okey, saya ulang balik. Tutorial latihkan diri 1.1D. Soalan yang pertama, muka surat 16. Baik, ada soalan? Saya buka soalan sekarang. Silakan kalau nak bertanya. Ada soalan tak? Silakan, Aidil Aksha. Ustaz, Yep. kalau dalam exam kan, kalau straight kira boleh tak tulis I berubah sama PT tu, contoh. Okey, baik. Terus I sama dengan KPT. Okey. Kalau dalam exam, kalau dia tanya hubungan, contohnya dia kata ungkapkan. Kalau ungkapkan tu mesti buat dalam bentuk statement ubahan. Tapi kalau dia terus tanya macam ni, kan, kita boleh terus direct kepada statement persamaan tu, iaitu I sama dengan KPT. Tetapi saya punya carangan pula, seeloknya lah, okey, seeloknya kita buat dalam bentuk ubahan. Okey, sebab kita tahu dah kan I sama dengan KPT ni. Ini statement persamaan. Tetapi sebenarnya asal sebelum ini berlaku, dia akan jadi macam ni dulu. I berubah secara langsung dengan P dan T. Barulah jadi yang ini. Okey, jadi untuk ubahan, walaupun tak ditekankan untuk menulis statement pertama ni, sebab statement pertama ni hanya wajib bila soalan tu tanya tentang hubungan ataupun ungkapkan. Yang tu kena wajib buat. Tapi kalau dalam kes macam ni, kita boleh terus direct buat statement yang kedua. Walau bagaimanapun, saya lebih suka anda buat juga statement yang pertama, kerana statement pertama ni tak sama dengan pun kan, dia ada kaitan je kan. Okey, lagipun tak perlukan banyak masa untuk buat. Okey, buat sajalah. Okey, boleh. Soalan kedua, silakan. Ada lagi soalan tanya? Okey, setakat ni okey, jelas boleh faham Tak apa, nanti bila saya dah siap video, saya akan sharekan video ni dalam grup WhatsApp. Jadi anda boleh tengok semulalah jika ada sebarang kemusykilan. Anda boleh bertanya kemudian nanti. Kalau ada sebarang soalan yang timbul, kita akan berbincang dalam grup WhatsApp nanti. Baik, kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada hari esok insya-Allah dalam kelas matematik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Terima kasih. Okey. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama. Okey, sama. Terima kasih, Ustaz. Alright.